buku tips tu. Ya, awak semak buku tips awak. Okay. So sekarang ni kita pergi dengan soalan yang pertama. Okay. Pertama kita Ain tolong bacakan soalan. Sekejap cikgu. Pembentukan Malaysia 1963 berjaya menggabungkan 13 buah negeri dalam satu persekutuan. Di sebalik kejayaan tersebut, kerajaan menghadapi krisis politik dan cabaran pembangunan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Apakah isu yang menggugat kestabilan politik di Sarawak dan Sabah? Okey, kelas kita tengok untuk soalan 1A. Ain, kita ambil jawapan daripada mana? Muka surat berapa? Daripada muka surat 116. 116. Ada yang lain? Kelas? Muka surat 118. 100? 18. Okey, 118. Okey, tengok masing-masing pada 118. Kita muka surat 118 tu, dia cakap untuk soalan 1, awak gariskan perkataan isu, tambah dekat atas tu adalah masalah ataupun juga cabaran lah. Tetapi soalan ni dia fokus kepada kestabilan politik. Maksudnya kepada keamanan negara. Okay. So sekarang ni kita tengok untuk muka surat 118, tengok pada keyword-keyword utama. Yang pertama adalah krisis perlembagaan berlaku di Sarawak pada bulan Jun 1996. Okay, ini fakta yang pertama. Yang kedua, masalah perpaduan kaum. Okay, pada subtopik 3 tu, cabaran perpaduan kaum, awak tandakan pada usaha mewujudkan perpaduan kaum. Okay, yang seterusnya, integrasi nasional. Okay, yang keempat, jarak antara Semenanjung Malaysia dan Sarawak dengan Sarawak dan Sabah yang jauh menjadi cabaran kepada integrasi nasional. Okay. Saya ulang balik. Isu yang menggugat kestabilan politik. Yang pertama, krisis perlembagaan persekutuan. Perlembagaan berlaku di Sarawak pada bulan Jun 1966. Yang ni awak ceritakan berkaitan dengan krisis tu pun sebenarnya dah memenuhi jumlah markah penuh. Okey, yang kedua, perpaduan kaum. Usaha mewujudkan perpaduan kaum. Yang ketiga, integrasi nasional. Yang keempat, jarak antara Semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah. Okay. Okey, yang soalan yang kedua. Soalan yang kedua, Imran. Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam membangunkan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Okey, ni ambil dekat muka surat. 116. 116. Okey, bacakan jawapan yang pertama. Sekejap. Sabah dan Sarawak mempunyai kekayaan hasil bumi yang banyak. Okey, yang kedua, fakta. Cikgu nak awak baca fakta. Saiz negeri yang besar menjadi cabaran dalam bidang perhubungan. Okey. Lagi? Yang last tu mempunyai cabaran dalam memajukan sistem pendidikan. Okey, itu pada muka surat 117.
Okay, 117. Clans sekarang ni kat situ 8 markah. So kat situ 8 markah awak boleh ambil daripada subtopik yang ada bawah cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah mula 116 dan kemudian ni didetailkan pada 117. So kat situ ada mempelbagaikan kegiatan ekonomi, memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan dan juga memajukan sistem pendidikan. Okay. Jangan ambil fakta saja. Kalau fakta saja dia jadi 3 markah. So dekat situ kata soal dia adalah jelaskan dan dia cakap kat situ cabaran. Cabaran kataan yang sinonim adalah halangan atau perintangan. So kat sini awak tengok balik pada muka surat 117, terangkan sedikit berkaitan dengan fakta pertama tadi, mempelbagaikan kegiatan ekonomi, memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan dan juga memajukan sistem pendidikan. Okay, kat situ dah dapat 8 markah maksimum. Okay, pastikan minima ada 3 ayat bagi setiap perenggan. Okay, soalan C. Soalan C seterusnya, Alif Aiman. Alif Aiman. Okey, kita terus dengan Azwa Nabila. Azwa. Ya, cikgu. Berikut adalah satu matlamat rancangan Malaysia pertama setelah pembukaan Malaysia. Apakah kepentingannya? Okey. Cuba bacakan jawapan. Ya, cikgu. Azwa. Ya, cikgu, aku tak hilang. Fakta ke apa, cikgu? Fakta. Mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Yang pertama. Okey. Yang kedua, meningkatkan perkongsian ilmu. Yang kali mewujudkan kesefahaman dalam kepelbagaian budaya. Okey, kita tengok satu-satu jawapan Azwa. Pertama tadi, jawapan yang pertama, Azwa. Ulang balik.
Mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Okey, mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Lagi. Yang kedua, Meningkatkan perkongsian ilmu. meningkatkan perkongsian ilmu. Yang ketiga, Mewujudkan persefahaman dan kepelbagaian budaya. okey, kelas. Sekarang ni untuk jawab soalan 1C ni, tengok dia sebut kat situ apakah kepentingan integrasi nasional antara wilayah. So sekarang kita kena faham integrasi ni adalah bermaksud, perkataan yang sama bermaksud adalah penggabungan ataupun penyatuan. Okay? Dan kita gabungkan dengan nasional. Nasional tu maksudnya nation iaitu negara. So sekarang ni penggabungan, kita gabungkan balik. Maksudnya integrasi nasional ni adalah untuk menggabungkan, untuk mewujudkan penyatuan antara wilayah pada peringkat negara. Maksudnya dalam kata lain, untuk mempercepatkan pembentukan negara bangsa yang pertama. Okay, fakta yang pertama adalah mempercepatkan pembentukan negara bangsa Malaysia. Bila mempercepatkan pembentukan negara bangsa Malaysia ni, negara, ingat balik, negara merujuk kepada satu kawasan yang didiami oleh bangsa yang sama. Okay, so bila bangsa yang sama, kita tengok bangsa, kebudayaan dan juga bahasa. So dekat sini untuk mewujudkan integrasi nasional ni, bolehlah awak sebut, bolehlah kita ambil tadi kepada jawapan Azwar tadi, persefahaman dan kebudayaan. Okay. Yang pertama, mempercepatkan pembentukan negara bangsa Malaysia. Lepas tu, meningkatkan persefahaman dan kebudayaan. Okay, kita ambil jawapan Azwar tadi. Okay, seterusnya, integrasi nasional. Bila negara tu didiami oleh satu bangsa yang mempunyai bahasa dan kebudayaan yang sama, dan juga bila ada persamaan, dia secara tak langsung dia akan meningkatkan semangat cinta akan negara. Okey, itu yang ketiga, meningkatkan semangat cinta akan negara. Okey, seterusnya kita tengok apakah kepentingan kerajaan fokus kepada penyatuan wilayah pada peringkat kebangsaan. Okey, kita tengok yang lain yang boleh kita lihat adalah salah satunya adalah mempercepat, kita ambil jawapan Azwar juga yang pertama, mempelbagaikan kegiatan ekonomi atau meningkatkan pendapatan ataupun taraf hidup masyarakat atau rakyat di Malaysia. Ya, meningkatkan taraf hidup rakyat di Malaysia. Itu yang keempat. Okay, kalau perkongsian ilmu boleh melibatkan mewujudkan perkongsian ilmu antara Semenanjung dan Sabah dan Sarawak. Okay? Kena faham tu saja tadi. Apakah kepentingan? Apakah peranan integrasi nasional, penyatuan wilayah dalam Malaysia? Okay? Apa sebenarnya peranan? Okay? Saya ulang balik. Yang pertama tadi, mempercepatkan pembentukan negara bangsa Malaysia. Yang kedua, meningkatkan persefahaman dan kebudayaan. Yang ketiga, meningkatkan semangat cinta akan negara. Dan yang keempat, mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, mewujudkan perkongsian ilmu antara Semenanjung Malaysia dan Sabah dan Sarawak. Okay, tengok kat sini ada 5. Boleh awak jawab dalam fakta huraian contoh ataupun juga awak bagi fakta saja sebab kata soal kat situ adalah apakah. Okay, kita pergi soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua, Amira Aisyah, tolong bacakan soalan. Pada 7 Ogos 1965, pemimpin PTM dan Singapura telah menandatangani persetujuan untuk Singapura keluar daripada Malaysia. A. Apakah dua tindakan pemimpin Singapura yang menimbulkan rasa ketidakpuasan hati? Okey, ni ambil pada muka surat mana? Muka surat 119. Okey, 119. Okey, apa jawapan dia? Menuntut pembukaan pasaran bersama Common Market disegerakan Okey, pertama. mengenakan kadar faedah terhadap sebahagian daripada pinjaman sebanyak 150 juta kepada kerajaan persekutuan. Okey, kat situ boleh. So sekarang kita tengok
Depan Mira tadi, Singapura menuntut pembukaan pasaran bersama, common market disegerakan. Yang kedua, Singapura juga mahu mengenakan kadar faedah terhadap sebahagian daripada pinjaman sebanyak 150 juta kepada Kerajaan Persekutuan untuk pembangunan Sabah dan Sarawak. Dan awak boleh tambah juga, kita tengok pada politik, kempen Nation Malaysia oleh Lee Kuan Yew menuntut hak sama rata untuk semua kaum, menimbulkan kerasahan dalam kalangan penduduk. Okay, yang ketiga, ada ketiga kat situ, kempen Nation Malaysia, ekonomi, Singapura menuntut pembukaan pasaran bersama. Dan yang ketiga, Singapura mahu mengenakan kadar faedah terhadap sebahagian daripada pinjaman sebanyak 150 juta kepada Kerajaan Persekutuan untuk pembangunan Sarawak dan Sabah. Okay. Seterusnya kita pergi kepada soalan B. Okay, soalan B. Okay, Faris. Ya, cikgu. Okay, bacakan soalan B. Jelaskan susul galuh peristiwa pemisahan Singapura daripada Malaysia. Okay, susul galuh ni maksudnya dia minta apa? Dia punya apa tu? Dia punya alur macam mana dia boleh berpisah. Okay, macam mana dia boleh berpisah ataupun ini diminta sebenarnya kronologi. Okay, kronologi peristiwa. Gariskan perkataan susul galuh tu, awak tambah dekat atas kronologi. Okay, ini ambil pada muka surat berapa? 120. Okay, 120. Plus, awak tengok pada muka surat 120, ada tahun tu, rentetan peristiwa 29 Jun 1965, 1 Julai 1965, awal Ogos 1965, 7 Ogos 1965, 9 Ogos 1965. Okay, setiap peristiwa yang berlaku pada setiap tarikh tersebut, awak masukkan mengikut rentetan. Dia kena ikut, bila ikut rentetan maksudnya ikut turutan. Peristiwa pertama sehinggalah peristiwa yang terakhir. Dia tidak boleh terabur. Kalau terabur, dia akan tidak menepati kehendak soalan lah, sebab soalan diminta susul galuh. Okay, kronologi peristiwa. Seterusnya, kita pergi kepada soalan 2C. Okay, soalan 2C. Hairil, Ya, cikgu. bacakan soalan 2C. Itu adalah kata sepakat yang dicapai dalam perjanjian persetujuan pemisahan Singapura. Pemisahan Singapura dari Malaysia dengan persefahaman bahawa Malaysia dan Singapura akan saling bekerjasama dalam bidang pertahanan, perdagangan dan perniagaan. Apakah kepentingan persamaan tersebut? Okey, ini soalan kebat lah. Okey, soalan kebat. Kebat tertutup ke kebat terbuka, Hairil? Tutup. Tertutup. Okey, good. Ini soalan kebat tertutup sebab dia perkara yang dah berlaku pada zaman lampau, perkara yang telah berlaku, dan kemudiannya dia minta kita terangkan berdasarkan apa yang berlaku pada peristiwa tersebut. Okay, so sekarang ni kita tengok, dan awak kena faham, untuk soalan 2C ni, dia selepas negara kita, Singapura dipisahkan daripada Malaysia, dan dia minta, dan kenapa Tunku Abdul Rahman boleh cakap perkataan macam tu? Tunku Abdul Rahman cakap, pemisahan Singapura dan Malaysia dengan persamaan bahawa Malaysia dan Singapura akan saling bekerjasama. Bila satu negara, kalau ikut logik, kalau kita tengok setengah negara, bila dia berpisah dengan, ada negara, ada kawasan yang keluar daripada negara dia dan membentuk satu negara yang baru, dia akan ada masalah dari segi hubungan politik. Tapi Tunku Abdul Rahman pada masa Singapura keluar dari Malaysia, dia tak berlaku isu yang sama. Malahan Tunku Abdul Rahman cakap, kita bolehlah bekerjasama dalam bidang pertahanan, perdagangan dan perniagaan. Okay? Kita tengok kat situ kepentingan, kat situ 4 markah. Okay, 4 markah, bila boleh jawab juga pada fakta, huraian contoh dan juga fakta sahaja. Okay? Maksudnya minta kepentingan lah. Okay, kita tengok yang pertama, 2C. Apakah kepentingan persefahaman tersebut? Okay, Hairil, tolong bagikan jawapan awak. Menguatkan sistem pertahanan antara negara. Okey, boleh. Menguatkan sistem pertahanan antara negara. Okey, itu yang pertama. Bagi fakta huraian contoh ataupun fakta saja, Hairil? Fakta saja. Okey, fakta saja. Yang kedua,
Menggalakkan perkembangan pasaran antara negara. Okey, menggalakkan perkembangan perdagangan antara negara. Ketiga, Mengukuhkan hubungan perdagangan. mengukuhkan hubungan perdagangan. Ha? Itu je, ada yang fakta huraian, ada yang fakta saja. Okey. So sekarang ni kita buat penambahan sikit. Dia sentuh kat situ ada 3 bidang, pertahanan, perdagangan dan perniagaan. So awak boleh kaitkan kepentingan kerjasama antara negara tu dalam 3 bidang tadi. Okey. Yang disebut tadi 3 dan kita boleh tambah juga mengelakkan konflik politik dan juga negara jiran berkongsi sempadan. Sempadan yang merupakan sempadan yang strategik. Okay? Cikgu, belum cikgu. Okey. Jawapan Airi tadi dapat, Mi? Dapat. Okey. Penambahan sekarang ni kita boleh bagi apa saja kepentingan tetapi menyentuh kepada 3 bidang tadi. Pertahanan, perdagangan dan perniagaan. So sekarang ni dia cakap apakah kepentingan kerjasama antara Singapura dan Malaysia terhadap 3 bidang tadi. Okay. So sekarang penambahan dia adalah bagi mengelakkan konflik politik. Okay, dia boleh jawapan yang negatif. Okay, maksudnya mengelakkan konflik politik tu yang negatif lah. Okay, kalau positif mewujudkan keadaan yang aman. Okay, negatif bermaksud menggunakan perkataan yang menolak. Okay, yang kedua penambahan, negara jiran berkongsi sempadan yang strategik. Okay, dapat? Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan 3. Okay, soalan 3. Alif 5 kaldun ada? Alif? Syafiq, Ya, cikgu. bacakan soalan 3A. Apakah 2 tindakan komunis di Sarawak yang mengancam keselamatan negeri tersebut? Okay, jawapan dia? Komunis menentang gagasan Malaysia. Okay, dia minta tindakan lah. Okay, tindakan lain. Yang kedua? Komunis menyerang kawasan Batu Kitang, Kuching, Sarawak. Okay, ada lagi? Tak ada. Okay, tengok. Soalan ni dia cakap tindakan komunis di Sarawak yang mengancam keselamatan negeri. Okay, so sekarang dia cakap keselamatan negeri. Bila keselamatan negeri, apa tindakan komunis yang mengganggu keamanan? Okay, keselamatan. Ingat, kalau Menteri Dalam Negeri, dia menjaga keamanan negara. So sekarang kita tengok untuk soalan 3A ni, kita tengok pada muka surat 121. Okay, masing-masing tengok pada muka surat 121 dan awak tengok pada perenggan yang pertama, tanda kan? Okay, dia mula dengan baris yang kedua. Melakukan serangan bersenjata terhadap anggota pasukan keselamatan. Yang kedua, menyerap masuk ideologi komunis. Yang ketiga, melakukan kegiatan sabotaj terhadap kemudahan awam. Okay, kat situ ada 3. Okay, yang seterusnya, yang keempat, pada subtopik ancaman keselamatan di Sarawak tu, awak tambahkan, tandakan pada baris yang kedua, komunis melakukan kegiatan serangan dan subversif terhadap orang awam. Okay. Bentuk ancaman, okay, ambil balik jawapan dari Syafiq tadi, menentang gagasan Malaysia.
Baris yang pertama, gerakan komunis juga terlibat dalam politik. Tandakan pada mereka menentang gagasan Malaysia. Okey, yang seterusnya, komunis menyerang kawasan Batu Kitang, Kuching, Sarawak. Okey, itu yang terakhir lah. Okey, untuk jawapan 3A. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 3B. Okey, soalan 3B, Asyad. Asyad, Cikgu, baca jelaskan tindakan perang saraf pihak berkuasa di negeri Sarawak. Okey, itu ambil pada muka surat berapa? 123. 123. Okey, tengok betul soalan diminta perang saraf. Okey, perang saraf ni gariskan pada perkataan perang saraf. Perang saraf, perang yang tidak melibatkan senjata. Okey, perang yang tidak melibatkan senjata. Okey, yang lain ada muka surat yang lain yang awak ambil sebagai jawapan selain daripada muka surat 123. 121. 121. 1. Okey, good. 121 pada subtopik perang saraf tu, kita tengok balik ada 5 poin kat situ. Mengadakan perhimpunan awam, menyebarkan risalah, mengisytiharkan kawasan putih, tawaran program pengampunan, dan yang terakhir adalah pembangunan infrastruktur. Tapi jangan ambil separuh saja. Maksudnya kalau cikgu sebut tadi mengadakan perhimpunan awam, awam je awak tulis. Awak perlu salin secara detail ke 5 langkah tu yang melibatkan perang saraf untuk mendapatkan markah yang penuh. Okay. Dan seterusnya kita pergi kepada soalan 3C. Okey, soalan 3C. Erin. Ya, cikgu. Okey, bacakan soalan 3C. Berikut adalah operasi ketenteraan di Sarawak. Operasi Hema, Operasi Respon, Operasi Ngayu. Wajarkah operasi ketenteraan sedemikian diteruskan? Berikan alasan kepada pendirian anda. Okey, ni Erin. Pertama kita kena jawab apa dulu, Erin? Wajar atau tak wajar? Okey, wajar ataupun tidak wajar. Okey, Erin ambil wajar ke tak? Wajar. Wajar. Okey. Pertama kelas, pastikan awak tulis menjawab kehendak soalan yang pertama, wajar. Okey, jawapan dia? Antaranya untuk mempertahankan keutuhan wilayah. Okey, boleh. Mempertahankan keutuhan wilayah. Yang kedua? Untuk menghadapi serangan musuh. Okey, untuk menghadapi serangan musuh. Yang ketiga? Untuk memberi bantuan masa kecemasan. Untuk memberi bantuan dalam masa kecemasan. Okey, yang keempat? Untuk mempertahankan negara. Untuk sebagai benteng untuk mempertahankan negara. Okey, sebagai benteng untuk mempertahankan negara. Okey, kelas buat penambahan sikit pada wajar tadi. Okey, sekarang ni kita kena ingat operasi ketiga-tiga operasi ni adalah untuk menentang komunis. So dekat situ kenapa wajarnya operasi ketenteraan tu dilaksanakan untuk melemahkan golongan komunis yang pertama. Okay, lepas tu yang kedua adalah melindungi orang awam. Okay, tambah jawapan pada jawapan Erin tadi. Lepas tu kita jawapan yang pertama tadi, penambahan jawapan yang pertama melemahkan golongan komunis. Yang kedua melindungi orang awam. Okey. Kita tengok kalau tak wajar. Kenapa operasi ketenteraan ni tak sesuai? Okay, tak sesuai dilaksanakan di Sarawak. Okay, kita tengok bila jawapan tak wajar, okay, ingat kita kena bagi tahu apa keburukan operasi ketenteraan. Okay, baru-baru ni kita baru selesai dengan negara dunia baru dikejutkan dengan konflik antara Israel dan Palestin. Kita tengok keburukan akibat peperangan. Okay, keburukan akibat peperangan
kita tengok adalah melibatkan konsentraan yang tinggi. Okay, tambahkan pada jawapan pada soalan 3C tu. Okay, tadi kita cakap wajar, yang ni adalah tidak wajar. Okay, melibatkan konsentraan yang tinggi, awak boleh nyatakanlah konsentraan tu maksudnya mungkin kena gajikan tentera yang ramai, melibatkan kelengkapan yang tinggi. Okay. Yang kedua, operasi Hammer, Rescom dan Ngayau ni hanyalah melibatkan usaha kerajaan persekutuan sahaja, tidak melibatkan kerajaan, tidak melibatkan rakyat. Yang ketiga, operasi ini tidak wajar kerana ia perlu dapatkan kerjasama daripada rakyat. Dan yang terakhir adalah operasi ketenteraan di Sarawak ni tidak wajar kerana ia perlu memenangi hati rakyat dahulu. Okay? Ia perlu memenangi hati rakyat untuk melawan pengaruh-pengaruh daripada komunis. Okay? Seterusnya, kita pergi soalan AC, soalan 4. Okay, soalan yang keempat iaitu soalan A. Nabila. Ya, cikgu. Soalan 4A. Pada tahun 1960, Undang-Undang Darurat ditamatkan secara rasmi. Walau bagaimanapun, PKM masih mengancam keselamatan negara dan penduduk. A. Apakah bentuk ancaman yang dilakukan oleh PKM selepas 1960-an? Okey, jawapan dia. Sekejap Buku surat. buku surat. Satu, dua, empat. 1, 2, 4. Empat. Okey. So sekarang ni kita tengok kelas, apakah bentuk ancaman yang dilakukan oleh PKM selepas 1960-an? Okey, jawapan dia Nabila. Jawapan dia. Sekejap. Cikgu, Melakukan serangan. Cikgu, kamu surat 127. 1, 2, 7. Untuk soalan 4A ke ini? Salah tengok itu. Jadi sekarang soalan 4A. Okey, Nabila. Sekejap. Ya. Melakukan serangan hendap terhadap pasukan keselamatan. Okey, yang pertama dalam kotak mana? Kotak warna biru. Okey. Di atas. Alright, yang pertama melakukan serangan hendap terhadap pasukan keselamatan. Okey, yang kedua. Yang kedua, menembak mati ketua polis negara. Okey, menembak mati ketua polis negara. Okey, lain. Menembak mati ketua polis negeri.
Menembak mati Ketua Polis Negeri. Okay, next. Seorang wanita diseksa sehingga mati di Sintok, Kedah. Okay, pada kotak warna biru yang kedua. Okay, next. Periuk api dipasang di sepanjang Jalan Changlun, Kedah. Okay, yang kelima, yang keenam. Jalan raya dan jambatan kereta api diletupkan. Okay, ada 6 poin dekat situ dan melebihi markah yang diberikan iaitu 4 markah. Okay, seterusnya soalan B. Okay, soalan B, Faiz 5 sinar. Bagaimanakah kerajaan Malaysia menangani ancaman komunis selepas undang-undang darurat ditamatkan pada tahun 1960-an? Okay, ni ambil pada muka surat berapa? 125. Okay, good. 125. 5. Okay, jawapan? Antaranya melaksanakan strategi counterinsurgency (COIN). Okay, counter insurgency. Okay, yang kedua? Selain itu melaksanakan perjanjian Hat Yai. Okay, perjanjian Hat Yai. Dan sekali melaksanakan perjanjian kerjasama sempadan. Okay, kat situ ada 3. Sekarang ni berapa markah kat situ, Faiz? 8. Okay, ada 8 markah. Okay, kat 3 sebenarnya, 3 tu macam cikgu cakap sebelum ni, kalau 8 markah dah menepati kehendak, maka kehendak soalan. Tapi awak boleh penambahan lagi untuk soalan B. Okay, soalan B awak tengok pada perenggan yang pertama untuk muka surat 125 tu. Okay, ambil pada ayat start daripada kerajaan baris yang keempat. Okay, perenggan yang pertama pada muka surat 125. Kerajaan mengambil tindakan tegas termasuklah mengenakan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Okay, yang seterusnya, pihak keselamatan telah mengambil langkah memperkuat perkhidmatan perisikan untuk mengawasi kegiatan komunis. Okay, itu penambahan untuk soalan pada 4B. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan 4C. Okay, soalan 4C, Najwa. Sekejap cikgu. Okay. Berikut adalah pandangan ahli pakar kajian strategik dan 3 keganasan. Sejarah terbukti menunjukkan tindakan komunis terhadap orang awam lebih kejam berbanding kumpulan subversif lain di dunia ini. Bagaimanakah kita boleh memastikan sejarah hitam tersebut tidak berulang? Okey, sejarah hitam tu apa yang dimaksudkan sejarah hitam tu? Sejarah hitam tu macam macam ni. Macam Perkara yang manis ke perkara yang pahit? perkara yang pahit. Okay, perkara yang pahit. Okay, kelas. So sekarang ni kita tengok soalan 4C. Dia gunakan kata ganti nama kita. Okay, kata ganti nama kita ni dia boleh jadi umum. Pihak kerajaan, masyarakat ataupun individu. So sekarang ni bila dia minta bagaimanakah kita boleh memastikan sejarah hitam tersebut tidak berulang. Maksudnya dia minta langkah-langkah yang boleh kita laksanakan untuk pastikan kekejaman komunis tu tidak lagi dilaksanakan. Okay, so sekarang ni kita tengok apa langkah jawapan yang pertama, Najwa. Meningkatkan perpaduan negara melalui kerjasama antara kaum. Okay, meningkatkan keamanan dan perpaduan melalui kerjasama antara kaum, yang pertama. Yang kedua, Rakyat sentiasa melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang diresti. okay, meningkatkan ilmu pengetahuan yang tinggi. Yang ketiga, Memartabatkan perpaduan negara melalui perkongsian ilmu sejarah kepada generasi muda. okay, sekali lagi.
memartabatkan perpaduan negara melalui perkongsian ilmu sejarah kepada generasi muda. Okey, mempertabatkan paduan negara dengan mempertabatkan sejarah pada generasi muda. Seterusnya, Saya jawab 3 je cikgu. ya 3. Okey, so sekarang ni kita tengok kalau daripada pihak kerajaan, apa kerajaan yang boleh buat? Apa kerajaan boleh buat untuk elakkan berlakunya lagi kekejaman terhadap negara? Apa cikgu? Apa kerajaan? Tadi lebih kepada masyarakat kan? Kalau pihak kerajaan, apa kerajaan boleh buat untuk elakkan berlakunya tindakan tindakan yang kejam ni? Sekejap Tindakan daripada pihak kerajaan. Okay. Faris betul, menguatkan pertahanan negara. Okay, itu peranan kerajaan lah. Okay, menguatkan pertahanan negara dan juga dengan memperkuat pasukan keselamatan negara. Okay, sekarang ni kita tengok dia lawan komunis. Okay, bila lawan komunis dan komunis ni yang bertindak kejam, selain daripada tindakan ketenteraan, okay, tindakan, ingat, kempunan. Kita gunakan kaedah kempunan, kempen, pendidikan dan undang-undang. Kalau macam undang-undang tadi, bolehlah kita cakap memperkuatkan pertahanan negara dengan memperkukuhkan undang-undang. Lepas tu, pendidikan tadi yang Najwa cakap tadi. Kalau dari segi kempen, apa tindakan yang kita rasa sesuai untuk kita lakukan bagi membendung kegiatan kekejaman komunis ni? Najwa? Dari segi kempen. Cikgu. Apa kempen yang perlu kita buat? Apa kempen yang perlu kerajaan buat untuk kita didik masyarakat berkaitan dengan komunis supaya masyarakat tidak terpengaruh dengan ancaman komunis? Kempen motivasi. Kempen? Aimi? Motivasi. Okey, boleh. Kempen motivasi. Tapi kempen motivasi tu kita nak cerita pasal apa? Kita nak beritahu kat orang bahawa komunis ni jahat. Mira? Kempen kesan akan terhadap tindakan serangan sejarah hitam, boleh? Okey, boleh. Kesan buruk. Boleh. Kita sebarkan maklumat berkaitan dengan kisah kekejaman ataupun bahayanya tindakan komunis. Okey. Itu kita boleh tambah pada soalan 4C. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 5. Okay, soalan 5, Tasha 5 Sina. Natasha 5 Sina. Natasha. Tidur ni. Tasha. Faika, tolong bacakan soalan 5A.
Maklumat berikut adalah sebahagian kandungan rancangan Malaysia pertama 1966 hingga 1970. Okay. Objektif rancangan Malaysia pertama adalah untuk menjaga kebajikan seluruh rakyat dan meninggikan taraf hidup kawasan luar bandar, terutamanya dalam kalangan mereka yang berpendapatan rendah. Okay. Soalan? A. Jelaskan isu pembangunan ekonomi yang perlu ditangani oleh kerajaan dalam rancangan Malaysia pertama 1966 hingga 1970. Okay. Ini kita ambil pada muka surat berapa? 127. Okey, 127. Okey, pertama kita ambil pada isu yang pertama apa? Meningkatkan taraf hidup penduduk. Okey, sekarang ni kita tengok meningkatkan taraf hidup penduduk. Lagi? Kurangnya penyediaan bantuan kewangan oleh institusi kewangan. Okey, meningkatkan taraf hidup penduduk. Kurangnya penyediaan bantuan kewangan oleh institusi kewangan. Okey, lagi? Kemudahan pengangkutan dan perhubungan di kawasan luar bandar juga perlu ditambah baik. Okey, kemudahan pengangkutan dan perhubungan perlu ditambah baik. Okey, ada lagi? Tadi. Okey, cuba awak tengok pada muka surat 128 tu. Okey, 128 dia ada sentuh pasal ekonomi juga, iaitu isu. Sekarang ni soalan minta isu. So, awak boleh masukkan yang seterusnya taraf hidup yang berbeza, peluang pekerjaan yang terhad, kadar pengangguran yang meningkat. Yang seterusnya kita tengok berkaitan dengan masalah kesihatan dan sosial. Itu tak. Kita hanya sentuh pada taraf hidup yang berbeza, peluang pekerjaan yang terhad dan kadar pembangunan yang meningkat. Okey, itu untuk muka surat untuk soalan 5A. Okey, soalan seterusnya 5B. Aimi. Apakah usaha yang telah diambil untuk mengatasi isu-isu tersebut dalam rancangan Malaysia pertama 1966 hingga 1970? Okey, ini ambil pada muka surat. Muka surat 127 dan 128. Okey, 127 dengan 128. Okey, kelas. Sekarang ni awak semak pada 127, 128 tu pada subtopik yang berwarna biru. Okey, usaha mengatasi pada muka surat 127. Sama juga isu usaha mengatasi pada muka surat 128. Ada 3 subtopik kecil yang merupakan usaha mengatasi yang awak perlu letakkan pada soalan 5B. Okay. Alright, seterusnya kita pergi kepada soalan C. Okay, soalan C. Soalan C, Sundari. Okay, kita pergi dengan Umi. Umi ada? Umi? Okay, Faiz Daniel. Okay, go. Okay, soalan 5C. Apakah rasanya kerajaan memfokuskan objektif meninggikan taraf hidup penduduk kawasan luar bandar dalam rancangan pembangunan dan ekonomi negara? Okay, ni soalan, jenis soalan? Kebat. Soalan kebat. Okay, so sekarang kebat terbuka atau kebat tertutup? Sekejap. Terbuka je. Kebat terbuka. Okay, kita tengok dulu soalan. Dia cakap, apakah tujuan kerajaan memfokuskan objektif meninggikan taraf hidup penduduk kawasan luar bandar dalam rancangan pembangunan dan ekonomi negara? Okay, so sekarang dia sebenarnya bila soalan, ingat soalan kebat terbuka, dia minta pandangan kita dengan benda yang berlaku pada zaman sekarang. Kalau kebat tutup,
dia kaitkan dengan tajuk. So daripada soalan ni dia tanya berkaitan dengan tajuk. So ini adalah soalan kebat. Faiz? Kebat tutup. Kebat tertutup. Okey, bacakan jawapan Faiz. Merapatkan jurang pendapatan. Okey, boleh. Yang pertama, tujuan kerajaan untuk fokus naikkan taraf hidup penduduk kawasan luar bandar adalah merapatkan jurang pendapatan. Okey, yang seterusnya. Mewujudkan pembangunan dan yang seimbang untuk menyumbangkan kemajuan penduduk di setiap kawasan. Okey, betul. Mewujudkan pembangunan yang seimbang untuk memajukan kawasan penduduk di kawasan sekitar. Next. Meluluskan masyarakat yang berpendidikan untuk meningkatkan bantuan kepada penduduk kawasan luar bandar. Okey, kawasan bandar. Okey, melahirkan masyarakat yang berpendidikan supaya dapat bersaing dengan masyarakat bandar. Okey. Soalan ni dia minta apa alasan yang munasabah kenapa kerajaan fokus kepada meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar dalam rancangan pembangunan dan ekonomi. Okey, kita tengok sebenarnya sebelum pembentukan negara, pembentukan Malaysia, negara kita ada masalah sebab pembangunan bersifat kelompok tertumpu di kawasan bandar. So bila pembangunan tertumpu di kawasan bandar, dia ada jurang pendapatan yang luas antara orang kaya dengan orang miskin. So sekarang kalau kerajaan fokus saja kepada bandar, maksudnya bandar tu akan terlampau kaya dan miskin tadi akan kekal ataupun semakin miskin, jurang tu semakin luas, jurang pendapatan semakin luas. So nak rapatkan taraf hidup, dia kena tengok pada masyarakat yang ada masalah terhadap pembangunan, iaitu masyarakat luar bandar. So sebab tu bila kerajaan fokus kepada pembangunan masyarakat luar bandar, tujuan dia supaya dapat meningkatkan ataupun merapatkan jurang pendapatan antara masyarakat bandar dengan luar bandar. Maksudnya dalam kata lain, meningkatkan pendapatan negara ataupun taraf hidup rakyat Malaysia. Okay. Soalan 6, kita pergi kepada soalan 6. Tasha, Limusina, soalan 6, 6A. Apakah faktor yang membawa peristiwa tersebut meletus? Okay, apakah faktor yang membawa peristiwa tersebut meletus? Ini kita ambil pada muka surat. Cikgu dengar. Dengar. 129. Okey, muka surat 129. Okey, so sekarang dia cakap faktor. Okey, jawapan yang pertama. Kesan daripada ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial di negara kita. Okey, itu fakta yang pertama. Yang kedua. PKM mengambil kesempatan semasa pilihan raya untuk mempengaruhi penduduk supaya perbusaran terkawal. Okey, itu yang kedua. Okey, yang ketiga. Parti yang bertanding telah berkempen menggunakan menggunakan sentimen. Parti yang bertanding dalam berkempen menggunakan sentimen kauman dan keagamaan untuk mendapat sokongan daripada pengundi. Okey, yang keempat. Merarakan kemenangan pilihan raya tidak terkawal, menimbulkan kekacauan dan perbuatan provokatif. Okey. Ada lagi? Itu je saya buat. Okey, satu tadi Tasha tertinggal. Keadaan dan keputusan pilihan raya umum ketiga 1969 merupakan sebab utama tercetusnya peristiwa ini. Okey, kelas. Dalam untuk soalan 6A ni, awak tengok pada cikgu terangkan satu poin. Pada poin yang terakhir pada muka surat 129 tu, perarakan kemenangan pilihan raya tidak terkawal menimbulkan kekecauan dan perbuatan provokatif. Dia jadi macam ni. Masa pilihan raya 1969,
parti yang dominan pada ketika itu telah hampir kalah dalam pilihan raya umum, iaitu Parti Perikatan. So, bila Parti Perikatan hampir kalah, dia ada banyak pandangan lah. Dia Parti Perikatan hampir kalah dan parti yang berlaku peningkatan sokongan telah buat satu tindakan yang boleh dieksploitasi dari segi politik, di mana perarakan tersebut telah berlaku apabila parti yang ada peningkatan dalam sokongan pilihan raya umum telah bawa penyapu dan berarak di sekitar Kuala Lumpur, dan kemudiannya dia menjadi satu isu yang sensitif kepada masyarakat pribumi, di mana penyapu tu dianggap benda yang mengaibkan. So bila, dan tujuan lain juga, masyarakat Bumiputera percaya bahawa simbol penyapu tu sebenarnya digunakan oleh satu pihak lagi untuk menghalau orang tempatan, orang Bumiputera keluar daripada kawasan bandar. Dan itu menjadi satu isu yang besar lah. Dan juga dari segi politik, di mana ada setengah pihak yang mengalami kekurangan sokongan menggunakan isu perkauman untuk mendapatkan kembali sokongan daripada masyarakat, terutamanya masyarakat daripada Bumiputera. Itu yang menyebabkan salah satu faktor dalam yang pencetus peristiwa rusuhan kaum 13 Mei 1969. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan 6B. Okey, soalan 6B, Putri. Jelaskan langkah yang diambil bagi menghalang rusuhan tersebut daripada merebak ke kawasan lain. Okey, jelaskan langkah yang diambil bagi menghalang rusuhan tersebut daripada merebak ke tempat yang lain. Ini mengambil pada muka surat 129, 130. Okey, 129, 130. Okey, kita tengok. Yang pertama apa? Berlaku pengisytiharan darurat. Okey, berlakunya pengisytiharan darurat. Okey, pengisytiharan darurat tu pada muka surat 129. Tapi kita tengok, dia minta langkah-langkah. So, awak tengok balik dalam subtopik A, subtopik kecil tu, darurat, awak kena ambil poin mana yang dikaitkan dengan langkah-langkah yang menghalang rusuhan tersebut daripada merebak ke kawasan lain. Okey. Seterusnya, poin yang seterusnya, Penubuhan Majlis Gerakan Negara Migrant. okey, penubuhan Majlis Gerakan Negara. Ni pun awak boleh ambil untuk masukkan pada soalan B. Tapi jangan ambil fakta sajalah. Okey, seterusnya Putri. Raja-Raja Melayu memainkan peranan dalam usaha memulihkan keadaan negara. Okey, itu pada muka surat 131. 1. Okey, Majlis Raja Melayu memainkan peranan dalam usaha memulihkan keadaan negara. Okey, so sekarang ni itu untuk jawapan 6B. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 6C. Kejap. Alif ni ada tak ni? Alif 5 Khaldun. Okey, soalan yang seterusnya, soalan 6C, Adawiyah. Pada pandangan anda, apakah tindakan yang boleh diambil bagi mengekalkan keharmonian antara kaum dalam negara kita? Okey, soalan ni dia minta tindakan. So sekarang, adakah tindakan secara pihak mana yang diminta? Diminta tindakan daripada pihak siapa? Kita sekejap, dengan perintahkan yang mengambil bagi masyarakat dan antara kaum. Kita dah cikgu kan? Okey. Boleh secara tindakan daripada pihak rakyat, masyarakat ataupun juga kerajaan. Okey, di umum. Okay, so sekarang ni jawapan Adawiyah. Mengadakan rumah terbuka. Okey, mengadakan rumah terbuka boleh untuk mewujudkan perpaduan. Lain?
Mengadakan gotong royong. Okey, boleh. Mengadakan rumah terbuka, gotong royong. Menyertai kem yang dianjurkan oleh pihak masyarakat. Okey, gotong royong tadi. Lepas tu, camp. Lain? Itu je lah. 3 fakta. 3 fakta. Tapi soalan 8 markah. Okey, ingat setiap satu tu kena ada penilaian, penerangan lah. Okey, selain daripada tu, kalau pihak kerajaan, ada Wiyah? Kerajaan mengadakan kempen terbuka macam Mengadakan? Sekejap. Mengadakan kempen terbuka cikgu macam dia buat besar-besaran. Okey, mengadakan kempen tu kena spesifik lah. Kempen berkaitan dengan perpaduan. Okey, kalau kempen berkaitan dengan perpaduan ni, kalau peringkat negara kita biasanya kaitkan apa contoh kempen berkaitan dengan perpaduan? Sukan negara. Apa? Sukan negara tu. Boleh. Sukan negara, mengadakan sukan negara. Ingat, kalau untuk kerajaan, kita boleh guna yang kumpulan tu. Kempen, pendidikan dengan undang-undang. Okey, kalau kempen tadi perpaduan, kalau undang-undang, Syugan. Tidak menghormati kaum satu sama lain. Okey, itu peranan masyarakat. Kalau peranan kerajaan? Memperketatkan undang-undang. Okey, memperketatkan undang-undang supaya tidak menyentuh isu-isu sensitif lah. Okey, Faiz? Faiz Lima Sinar? Ya, go. Okey, kalau dari segi pendidikan, apa langkah yang kerajaan boleh buat untuk kekalkan keharmonian? Dari segi pendidikan, kita nak wujudkan perpaduan. Pendidikan. Tindakan daripada pihak kerajaan. Dia menganjurkan program. Program tu kempen. Kalau pendidikan, Mengadakan ceramah pendidikan tu. mengadakan ceramah pendidikan boleh. Okay. Kalau kerajaan, kerajaan dia lebih, kuasa dia lagi besar. So kalau lagi besar, kalau dalam pendidikan, mewujudkan sekolah satu aliran sahaja supaya meningkatkan komunikasi antara rakyat. Okay. Itu salah satu kaedah yang boleh dilakukan oleh kerajaan. Okay, kita pergi kepada soalan objektif. Okay, soalan objektif. Syugan, soalan yang pertama. Soalan pertama, pernyataan yang manakah berkaitan latar belakang ekonomi di Sarawak dan Sabah? Okay, jawapannya. Jawapan dia A. Jawapan dia A. 1 dan 2. Ada jawapan yang lain, kelas? Jawapan C. Okay.
Kita tengok satu-satu. Pewujudan ekonomi komersial. Okey, ekonomi komersial, ekonomi pasaran. Perniagaan yang dijalankan bersifat pemasaran. So sekarang ni kita tengok Sarawak dan Sabah ni baru nak sertai Malaysia. So dekat situ dia tidak ada lagi perkembangan dan ini diperkuatkan lagi dengan dia tidak ada pelabuhan-pelabuhan yang maju seperti Singapura. Okay. Dua, mengamalkan pertanian sendiri, betul lah. Pertanian yang cukup untuk keperluan keluarga dan individu. Ketiga, memiliki kekayaan hasil bumi pun betul sebab dia banyak hasil bumi yang terdapat di kawasan Sabah dan Sarawak. Okey, 4, penanaman kelapa sawit dan getah. Kelapa sawit dan getah ni hanya ditanam pada peringkat awal dekat semenanjung tanah Melayu. Okey, dia tidak ditanam. Kalau kelapa sawit dan getah, dia dah masuk kepada pertanian komersial. So bila satu tu salah, maksudnya automatik 4 pun salah. Okay, jawapan dekat situ adalah 2 dan 3. Okey, seterusnya. Ada tak nama-nama yang cikgu tak sebut lagi? Okey, Riff Marvel ni siapa? Ha? Raihan. Okey, Rai. Soalan 2. Apakah cabaran memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan negeri Sarawak dan Sabah menghadapi cabaran? Okey, jawapan dia? Jawapan dia A. Okey, A, saiz negeri yang besar. Okey, seterusnya. Okey, Alif Aiman. Okey, soalan yang ketiga. Raja menunjukkan cabaran yang dihadapi oleh Sarawak dan Sabah. Apakah cabaran pembangunan X? Jawapan dia B. Okey, jawapan dia B, memajukan sistem pendidikan. Okey, seterusnya soalan 4. Okey, soalan 4 kita ulang balik daripada awal. Okey, Ain, soalan nombor 4. Nombor 4, apakah peristiwa yang membawa darurat diisytiharkan di Sarawak pada tahun 1966? Jawapan dia C, krisis kepimpinan ketua menteri. Okey, krisis kepimpinan ketua menteri. Okey, soalan nombor 5. Azwa. Azwa. Berikut adalah kempen yang dimulakan oleh pemimpin Singapura. Apakah tujuan kempen tersebut? Ikut. Jawapan? Ikut. Okey, kelas. So sekarang kita tengok untuk menjawab soalan 5 ni, macam mana kita nak jawab secara logik. Pertama, kita kena faham dulu. Okay, so sekarang dia cakap kat situ pemimpin Singapura. Singapura ni majoriti kaum apa, Azwa? Azwa? Syugan tolong offkan mic. Azwa Nabila, Singapura majoriti kaum apa? Malaysia kot. Kaum. Cina. Kaum Cina. Okay, so sekarang kita tengok macam mana kita nak jawab. So sekarang Malaysia tu merujuk kepada Malaysia untuk orang Malaysia. Okay, negara Malaysia untuk orang Malaysia. So sekarang kita tengok kempen dimulakan oleh Singapura yang majoriti adalah kaum Cina. Dia nak, bila kaum Cina, orang yang imigran pada masa tu, okay, golongan imigran yang pada masa tu dia nak menuntut hak sama rata. Okay, sebab tu dia cakap negara Malaysia untuk bangsa Malaysia.
Okay. So sebab itulah yang sesuai dia cikgu sebut tadi, kaum yang majoritinya di Singapura adalah Cina, dia menuntut hak sama rata. Okay, soalan 6, Imran. Imran. Ya, yo. Pada 7 Ogos 1965, persetujuan dicapai dalam hal pemisahan Singapura daripada Malaysia. Apakah punca pemisahan tersebut? 1 dan 2 je. Okay, 1 dan 2. Okay, bacakan jawapan tu. Konflik PAP dengan Perikatan, tidak puas hati suka tambahan. Okay, jawapan dia 1 dan 2. Okay, seterusnya. Faris, soalan 7. Ya, cikgu. Soalan 7. Soalan 7, cikgu. Soalan 7. Berikut adalah pernyataan Tunku Abdul Rahman dalam akhbar tempatan. Dah baca dia punya tu, cikgu. Akhbar dia. Tak perlu, baca soalan ni. Apakah kesan daripada sikap tersebut? Jawapan dia C. Pemisahan Singapura. Okey, jawapan dia kat situ adalah C. Pemisahan Singapura. Okey, 8. Alif Aiman. Maklumat berikut adalah usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Sarawak. Apakah tujuan usaha tersebut dilakukan? B. Membangun negeri Sarawak. Okey, kalau membangun negeri Sarawak, dia mesti ada kaitan dengan, semuanya berkaitan dengan pembangunan. Tapi kalau kita tengok dalam teks tu, dia cakap yang berkaitan dengan pembangunan satu je, membangunkan infrastruktur. Yang lain ada kaitan tak dengan pembangunan? Alif? Tak ada. Tak ada. Okay, menyebabkan risalah tak ada, mengadakan pimpinan awam pun tak ada. So dekat situ B tak boleh diterimakan sebagai jawapan. Okay, kita tengok. Membangkitkan semangat nasionalisme. Perlu ke? Dia dah masuk Malaysia. Okay. Tak perlu. Tak perlu. Okay, C. Mendapatkan sokongan rakyat. Perlu. Sokongan rakyat, betul kalau dia cakap membangunkan infrastruktur. Tapi kalau nak dapatkan, perlu ke nak dapatkan sokongan rakyat dengan sebarkan risalah? Tak. Risalah ni macam pamphlet lah. Tak perlu. Okay. So sekarang ni kita tengok jawapan yang sesuai adalah mengatasi ancaman komunis. Sebab tu dia perlu buat ketiga-tiga langkah yang ada dalam teks tersebut. Okay, 9. Okay, 9, Airil. Berikut adalah beberapa operasi yang dilancarkan di negeri Sarawak. Operasi Hema, Operasi Ngayau, Operasi Sri Aman. Apakah tujuan operasi tersebut dilancarkan? C. Memulihkan kepercayaan rakyat. Okey, ini awak kena tengok dulu, Airil. Dia cakap Hema, Ngayau dengan Operasi Sri Aman. Okey, sekarang ni kita tengok tiga-tiga operasi ni sebenarnya adalah untuk menentang ancaman komunis. Contoh kita tengok Hema ni adalah penempatan semula masyarakat Cina di Sarawak. Okay. Sri Aman lebih kepada membasmi saki-baki pejuang komunis di kat Sarawak. Okay. Itu jawapan dia adalah B. Okay, next. Mira. Soalan 11, soalan 10. Apakah operasi yang dilancarkan di negeri Sarawak sama dengan rancangan BRICS di Persekutuan Tanah Melayu? B. Operasi Hema. Okey, B. Operasi Hema. Okey, 11. Asyad. Maklumat berikut adalah operasi yang dilancarkan oleh Tunku Abdul Rahman di Sarawak. Operasi Harapan. Apakah tindakan yang diambil di bawah operasi tersebut?
Kempen mendengar hati. Kempen Mendengani hati. kau buat ke tidak ni, Syed? Yang lain? Tawaran pengampunan. D, cikgu. Okey, jawapan dia adalah dadu, tawaran pengampunan. Okey, next. Syafiq, soalan 12. Berikut adalah operasi yang dilancarkan oleh Tun Abdul Razak di Sarawak pada 1972. Operasi Letterbox. Apakah kesan daripada operasi tersebut? C. Mendapatkan maklumat tentang komunis. Okey, jawapan dia adalah C, mendapatkan maklumat tentang komunis. Okey, seterusnya. Nabila Adnan, soalan 13. Berikut adalah dua peristiwa kejam Parti Komunis Malaya. Pembunuh Tan Sri Abdul Rahman Hashim menembak mati Tan Sri Koh Choo Kong. Siapakah tokoh-tokoh tersebut? D. Pegawai kanan polis. Okey, jawapan dia D, pegawai kanan polis. Okey, soalan 14. Irin. Muzium tentera yang manakah merakamkan perjuangan dan kelengkapan tentera di negara kita? Jawapan dia A. Muzium Tentera Darat Port Dickson. Okey, jawapan dia A, Muzium Tentera Darat Port Dickson. Okey, 15. Najwa. Gambar menunjukkan pengoboman Tugu Negara oleh PKM. Apakah tindakan susulan pasukan keselamatan negara kita? B. Perjanjian kerjasama sempadan. Okey, so sekarang tengok. Ada jawapan yang lain, kelas? D. Jawapan? Faiz? D. D. Memperkuat perkhidmatan perisikan. Okey, kita tengok kenapa jawapan B itu tak diterima sebagai jawapan. Sekarang, perjanjian kerjasama sempadan ni antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan Thailand. Okey, kenapa kerajaan Thailand dengan kerajaan Malaysia? Sebab komunis tanah PKM telah melarikan diri ke kawasan Thailand, di kawasan selatan Thai. Dia membuat penempatan di sana. So dekat sini itu untuk mengelak perkembangan pengaruh komunis dekat Thailand. Tapi soalan ni dia kaitkan dengan dia bom Tugu Negara dekat KL tu. Okay, so apa yang dibuat oleh pasukan keselamatan untuk elakkan perkara tu lagi teruk ataupun berlaku lagi sekali adalah memperkuatkan perkhidmatan perisikan supaya dapat maklumat terhadap tindakan-tindakan yang bakal dilakukan oleh komunis. Okey, 16. Faiz. Apakah strategi yang dilancarkan dengan kerjasama pasukan keselamatan, ahli politik dan agensi kerajaan bagi memerangi PKM tahun 1970-an? C. Strategi counterinsurgency. Okey. Jawapannya adalah C. Strategi counterinsurgency. Okey, 17. Pak Ika. Apakah tindakan yang diambil selepas perjanjian kerjasama sempadan memerangi komunis 1976 antara Thailand dan Malaysia? B. Membina pagar dan operasi bersama. Okey, membina pagar dan operasi bersama. Okey, 18. Okey, 18. Tasha. Maklumat berikut adalah isu pembangunan ekonomi negara. Terlalu bergantung kepada ekspor getah dan biji timah. Apakah tindakan kerajaan mengatasi isu tersebut? Jawapannya B. Menggiatkan tanaman kelapa sawit dan koko. Okey, menggiatkan tanaman kelapa sawit dan koko. Okey, soalan 19. Faiz Daniel. Maklumat berikut adalah tindakan yang dibuat oleh kerajaan dalam rancangan Malaysia pertama.
Apakah isu ekonomi yang membawa tindakan tersebut diambil? B. Taraf hidup rakyat berbeza. Okay, taraf hidup rakyat berbeza. Okay, soalan 20. Aimi. Bagaimanakah kerajaan mengatasi kadar pengangguran yang meningkat dalam tahun 1970-an? A. Penubuhan pusat latihan vokasional dan teknikal. Okay, penubuhan pusat latihan vokasional dan teknikal. Okay, 21. Putri. Pasangan yang manakah betul tentang isu dan usaha mengatasi dalam pembangunan ekonomi negara 197-an? C. Keperluan asas dan hak kehamilan terhad memperkenalkan program perancangan keluarga. Okay, jawapan dia kat situ, cacing. Okay, Dawiyah, soalan 22. Apakah faktor peristiwa rusuh antar kaum berlaku pada 13 Mei 1999? A. Mempersoalkan perlembagaan negara. Okay, jawapan dia, faktor peristiwa rusuhan antara kaum berlaku pada 13 Mei 1969. Okay, ada jawapan yang lain, kelas? C. Okay, C. Ketidakseimbangan ekonomi. Dia tak mempersoalkan perlembagaan sebab perlembagaan negara ni telah disetujui bersama. Okay, seterusnya tadi Shugen 23. Bagaimanakah kerajaan mengatasi masalah peristiwa 13 Mei 1969? Jawapan dia D. Pengisaran darurat, berita media ditapis. Okay, pengisaran darurat dan berita media ditapis. Okay, Raihan 24. Berikut adalah majlis yang diberikan kuasa untuk memerintah negara dari 16 Mei 1969 hingga 23 Februari 1971. Apakah tanggungjawab majlis tersebut? C. Menentukan pentadbiran negara licin. Okay, menentukan pentadbiran negara yang licin. Okay, 25 Raihan habiskan. Apakah tindakan pemimpin masyarakat dan politik negeri bergerak untuk menjaga keamanan? Jawapan dia D. Bentuk kuasa muhibah. Okay, jawapan dia yang terakhir adalah D. Membentuk jawatan kuasa muhibah. Okay, ada sebarang soalan kelas untuk bab 6. Okay, kalau tak ada sebarang soalan, sekarang ni minggu depan kita akan sambung dengan bab 7 dan masa cuti nanti kita akan sambung bab 8 dan bab 9. So siapa yang dah siap bab 7 boleh terus siapkan bab 8 dan kemudian ni bab 9. Tak perlu tunggu untuk perbincangan. Hari Rabu minggu depan pastikan hantar buku hot tips ni, letakkan di makmal sains 1. Cikgu akan tinggalkan kotak dekat situ. Ya, pastikan siap bab 6 dan bab 7. Hari Rabu pastikan awak letakkan dekat kotak yang cikgu sediakan di makmal 1. Okay. Dan cikgu ingatkan lagi sekali kepada beberapa orang pelajar yang masih lagi tidak patuh kepada arahan cikgu supaya siapkan quizzes. Ya, pastikan siap dan cikgu akan bagi untuk minggu depan. Mungkin ada 2 set, soalan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dan juga kita mungkin ada perbincangan bagi bab tingkatan 4. Okay. Ingatkan yang lain yang tak ada dalam kelas pada hari ini. Okay, kat sini kehadiran pada sesi akhir ni ada 24 orang ya. Maksudnya ada lebih kurang 11 orang lagi yang tak wujud. Okay. Right, kita berakhir dekat sini. Rai, baca doa Rai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Okay, terima kasih atas kerjasama.